Terima kasih kepada penduduk kampung di sini, yaitu penduduk kampung Tungau, yang mana kerana sudi menyambut kami dengan pukulan gong. Alhamdulillah. Jadi sementara kita menunggu rombongan daripada sahabat-sahabat kita, kita serba sedikit mendengar tazkirah, yang mana makna tazkirah ini merupakan peringatan. Jadi kita sama-sama ingat memperingati antara satu sama lain. Dan alhamdulillah, dengan pakaian seragam yang terbentang di bumi Tungau, alhamdulillah, serba biru laut merupakan satu hiasan yang sangat indah, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan semua peserta-peserta yang hadir hari ini membawa satu matlamat yang mudah-mudahan boleh memberikan kesan dalam diri dan membawa kepada, kalau boleh, keluarga. Selain daripada keluarga, boleh juga kita serap di dalam sahabat-sahabat kita dan seterusnya kepada masyarakat kita. Yang mana untuk mempereratkan persahabatan sesama kita, terutamanya kepada masyarakat dan kawan-kawan, ada 3 perkara. 3 perkara tersebut boleh membawa kepada ikatan silaturahim. Dan ini adalah satu kaedah. Bagaimana sebenarnya kita ingin mempereratkan lagi persahabatan di antara kita. Sebab rombongan daripada daerah Ranau ini, terutamanya daripada Kampung Kundasang, Kampung Lohan, Karanaan, kawasan Pekan, dan serata daripada kawasan daerah Ranau. Semua datang bersama-sama, sedangkan mereka itu masih tidak kenal mengenali antara satu sama lain. Betul kan? Jadi inilah sebenarnya peluang kita berkumpul, dapat kenal mengenali di antara satu sama lain. Dan insya Allah kalau ada program di akan datang, bolehlah kita sama-sama bertemu, yang mana ketika itu kita sudah saling kenal mengenal. Dan di dalam kaedah-kaedah untuk kita mempereratkan lagi persahabatan kita ataupun pergaulan kita, dia sebenarnya ada 3 perkara. Yang pertama, bila mana kita bertemu dengan sahabat kita, kita berilah salam. Kurang-kurangnya Assalamualaikum pun jadilah. Kalau bukan sesama agama kita, kita boleh sampaikan salam sejahtera, salam damai, salam sayang. InsyaAllah boleh. Mudah-mudahan dengan kaedah yang pertama itu boleh kita eratkan dan terus menusuk di jiwa kita, insyaAllah. Kemudian kaedah yang kedua, setelah kita memberi salam, bolehlah kita sebut nama dia dengan nama yang paling dia sukai, insya-Allah. Kalau namanya Muhammad Ali, sebutlah Muhammad Ali. Janganlah sebut mentang-mentang namanya Ali, kita sebut dengan nama tongkat Ali. Kalau si Fatimah pula kita sebut dengan Kak Fatimah, nanti sakit pula. Sakit, yang sakit itu sebenarnya bukan di luar, tetapi yang sakit itu di dalam. Jadi Allahu Akbar, kalau kita sebut nama dia yang paling dia tidak redha, satu perkara yang kita dapat adalah kesalahan. Yang kesalahan itu maknanya, itulah namanya dikatakan dengan dosa. Kita dapat berkumpul sama-sama, maka disinilah sebenarnya peluang kita untuk kita eratkan persahabatan kita. Kalau boleh, janganlah dan perkataan janganlah kita bataskan kita punya persahabatan. Itulah sebenarnya permintaan kami. Dan itu jugalah satu matlamat untuk program kita pada hari ini. Dan sudah tentu para peserta sudah siapkan bahan-bahan, alat-alat untuk datang ke di sini, terutamanya insya-Allah mungkin kalau ada pakaian solat, insya-Allah boleh membawa pakaian solat, terutamanya sejadah. Cukuplah dengan sejadah, kita membawa kemana saja. Sebab hari ini sebenarnya matlamat kita juga untuk kita laksanakan program ini, untuk kita belajar bagaimana caranya kita solat di luar masjid dan surau.
Tidak semestinya kita sembahyang cuma di surau dan di masjid sahaja. Itulah perkara yang kita kena ingatkan. Sebab kalau kita tanya sesetengah golongan masyarakat kita, kenapa dia tidak sembahyang? Okey, kenapa dia tidak sembahyang? Alasannya sebab tiada surau dan tiada masjid. Betul kan? Jadi sebenarnya tidak payahlah kita guna surau dan masjid untuk kita laksanakan tanggungjawab kita, sebab itu adalah perintah. Kenapa di sini saya titikkan tentang solat? Sebab solat itu salah satu daripada rukun Islam. Yang mana rukun yang pertama itu adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah itu ada sudah di dalam diri kita. Sesiapa yang ada ucapan kalimat syahadah tersebut, maka dia itu tandanya adalah orang Islam. Perkara yang kedua adalah salat. Tetapi sebentar, kita tinggalkan yang perkara kedua tadi dan kita terus kepada perkara yang ketiga, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Yang mana kalau kita kaji, punya fikir bahawa puasa itu kita ada free selama 11 bulan. Dan saya menyuruh kita semua sama-sama kerjakan sembahyang di atas tanah yang berdindingkan langit, iaitu awan. InsyaAllah memang best kalau kita kerjakan solat di luar surau dan masjid. InsyaAllah kita akan dapat satu nikmat yang mungkin kita tidak dapat bayangkan bagaimana kita dapat merasai nikmat tersebut. InsyaAllah. Yang mana kalau boleh masjid-masjid di kawasan kita bantulah imam-imam Korea kita, imam-imam rawatib kita, juga pemimpin-pemimpin yang bergelar sebagai agamawan. InsyaAllah kita sama-samalah bantu mereka untuk memeriahkan dan menyemarakkan masjid kita, insyaAllah. Okey, boleh saya dengar sahutan daripada para belia? Boleh? Masih tidak kuat lagi? Boleh? Okay, itulah sahutan yang sebenarnya yang kita mau. Kalau boleh, ini adalah wasiat, bukan sebagai janji tetapi wasiat. Jadi kalau boleh kami letakkan satu wasiat kepada para belia di sini untuk melaksanakan dan memeriahkan dan serta menyemarakkan aktiviti rakan-rakan masjid. Bolehkah tidak? Boleh. Okay, ini adalah wasiat. Jadi kita faham apakah itu wasiat. Bila mana seseorang memberi wasiat kepada kita, maka kita kena laksanakannya. Tetapi kalau kita tinggalkan wasiat, wallahu alam lah, itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala lah. Apapun, walau bagaimanapun, insya-Allah dengan suara-suara muda serta tenaga-tenaga para belia, marilah kita semarakan. Kalau boleh kita menjadi satu masyarakat belia yang hadari, maksudnya yang mantap di terutamanya daerah Ranau kita, insya-Allah. Boleh kan? Boleh. Dan satu lagi perkara berkaitan dengan program. Andainya kalau ada para belia yang ingin memohon sebarang program, insya-Allah bolehlah berjumpa dengan orang yang di sebelah saya ini, insya-Allah. Mungkin kalau ada sesuatu program yang kita mau laksanakan, insya-Allah kita boleh jumpa dengan dia. Kita boleh laksanakan di tempat tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Walau bagaimanapun mungkin kami tidak ada kekuatan lain, tetapi insya-Allah kami ada kekuatan dari segi tenaga. Dan insya-Allah berkat ilmu yang sedikit yang kami ada dan serta tuan-tuan dan puan-puan yang ada, kita bisa membina sebuah sungai yang sentiasa mengalirkan manfaat kepada masyarakat kita. Dan mudah-mudahan dengan berkat tersebut bolehlah kita memanfaatkan kepada orang-orang di sekeliling kita, terutamanya yang golongan-golongan kita di daerah Ranau ini masih ramai lagi yang jahil tentang maksudnya.